Sidang hadirin sekalian. Ustaz, sebenarnya kampung Lubuk Merayam ni dia special, Ustaz. Sebab tu malam ni hujan. Sebab kampung Lubuk Merayam ni dia agak sinonim dengan ayak. Pasal apa? Pasal Lubuk Merayam, lubuk ada ayak. Betul, Ustaz? Kampung Lubuk Merayam, Tasik Gelugong. Tasik pun ada ayak juga. Tasik Gelugong, seberang perai. Seberang pun ayak juga. Seberang perai Pulau Pinang. Pulau pun ada ayak juga. Jadi malam ni tak heranlah kita hujan. Kita hujan sambut Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Haryanto, saya teringat dua benda lah bila sebut Ustaz Haryanto. Yang pertama, Haryanto Arbi. Ustaz pandai badminton tak, Ustaz? Haryanto Arbi. Dan yang kedua, bila sebut Ustaz Haryanto, kita teringat Ustaz Ismail Kamus. Ada hubungan saudara ke, Ustaz? Tak ada, ha? Kuala Ustaz Ismail Kamus. Yang ni Ustaz Haryanto Dictionary kah? Dah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz. Tajuk kita pada malam ini ialah sedekah. Jadi insya-Allah saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Bagi acara majlis dihormati saf kepimpinan paksi, para asatizah, tuan-tuan guru, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah SWT pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama di Dewan Paksi ini dalam apa nama? Karnival. Karnival manis. Apa yang manis itu? Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, walaupun malam ini hujan di awal tadi, juga itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita bersama-sama dapat berhimpun pada malam ini. Kerana kalau hujan lebat pun tidak menjadi masalah. Kerana dewan kita ini cukup, insya-Allah, untuk kita berteduh daripada hujan. Dan saya rasa seronok malam ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan di Paksi pada malam ini, melihatkan suasana pusat kecemerlangan Imam Syafi'i, yang alhamdulillah hari ini saya ingat kita telah pun berjaya di permulaan untuk membina pusat kecemerlangan Imam Syafi'i ini. Dan satu perkara, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak melihat Islam bukan hanya sekadar agama yang menjadi anutan. Islam bukan sekadar suatu kepercayaan.
Sebab itu bila disebut Islam itu sebagai ad-din, para ulama mentafsirkan ad-din itu sebagai cara hidup. Kalau kata orang kampung saya, the way of life. Orang sini tahulah Lubuk Meriam ni. Tempat saya kita sebut the way of life. Makna Islam sebagai cara hidup. Sebab itu hari ini kita tidak nak supaya orang melihat Islam itu sebagai agama kelas kedua. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala itu adalah Islam. Artinya, kalaulah Islam yang semata-mata diiktiraf oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, bermakna agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, anutan-anutan yang lain, cara hidup yang lain, atau pemikiran-pemikiran yang lain daripada Islam, yang itu tu tertolak daripada menjadi agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ad-din. Jadi makna kita orang Islam kena rasa, mesti berasa sesuatu, kita kata. Mesti berasa sesuatu. Kerana agama yang kita hidup ini, ya, agama yang ada dalam kehidupan kita ini bukan agama yang dicipta oleh manusia, tak. Tetapi agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya tadi. Sebab itu saya nak sebutkan, tuan-tuan sekalian, saya ni sebenarnya pening ceramah macam ni, tuan-tuan. Pasal saya tak nampak orang. Ke kena potong karen dalam ni ke apa? Kan? Ada lampu rupanya, komantul. Nanti kejap lagi bila nyanyi tutuplah lampu balik. Bila ceramah kena tengok orang. Tuan-tuan, ceramah dalam gelap tu mabuk kita. Saya gelap tak apa, jangan tuan-tuan yang gelap. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita nak supaya kita orang Islam kena sentiasa merasakan Islam ini agama yang tinggi. Dia bukan agama yang sampingan. Makna mudah cerita kita sebut hari ini, kita umat Islam kena melihat Islam hari ini agama yang canggih. Kerana Islam itu sendiri pada syariatnya, Islam pada syariatnya itu sesuatu yang cukup tinggi, sesuatu yang tidak boleh dilangkaui oleh mana-mana kepercayaan, mana-mana agama, mana-mana cara hidup. Itu dari segi syariat. Maka sudah tentulah pelaksanaan kepada syariat itu mesti juga menggambarkan kehebatan Islam. Sebab itu bila mana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW ke semenanjung tanah Arab, kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Madkhal ila Syariah Islamiyah, ketika mana Islam diutus ke semenanjung tanah Arab, orang-orang Arab ketika itu dalam keadaan disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini bukan kerana mereka bodoh, tak. Masyarakat jahiliyah kerana mereka dikongkong pemikiran mereka dengan adat yang merendahkan mereka. Sehingga apabila Islam datang, Islam yang disebarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kedudukan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Berarti sebaik-baik kejadian, dia sebaik-baik kejadian bukan kerana rupa manusia lawa. Tak. Kerana lawa ni tuan-tuan, dia benda yang bersifat subjektif. Macam kita orang Melayu, ya, kita kata orang Melayu lah lawanya. Tapi kalau orang negro, dia tengok kita orang Melayu, dia tak kata lawa. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah tu, dia dipanggil orang takroni. Takroni ni maknanya orang kulit hitam tu lah. Dia orang kulit hitam ni, dia gagah-gagah semuanya. Orang takroni ni, dia tak sibuk tengok orang kulit putih ni, tak. Kerana pada dia, yang lawa tu lah orang kulit hitam juga. Sebab itu soal lawa ni, soal cantik, dia bukan benda yang kita boleh nak kata ini cantik, itu cantik. Tak, dia subjektif. Ada orang kata yang putih cantik, ada orang kata yang gelap cantik. Dia beza. Sebab itu bila Allah sebut, kami menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, kerana manusia diberi akal. Itu perbezaan di antara manusia dengan binatang. Sebab itu kita ni dalam kelompok hayawan, tapi hayawan natiq, binatang yang bercakap. Yang satu lagi tu haiwan juga, tapi yang itu tu tak bercakap kerana dia tak ada akal. Kita Allah Ta'ala beri akal. Sebab itu di antara kita dengan binatang tak sama. Tapi kalau dalam konteks penciptaan, seluruhnya dikira makhluk. Kita makhluk, kerbau pun makhluk, binatang-binatang lain pun makhluk. Kerana selain daripada Allah, itu dipanggil makhluk. Al-makhluk ma siwallah. Selain daripada Allah, itu disebut sebagai makhluk. Jadi sama. Sebab itu kalau kita sebut manusia, makhluk. Binatang, makhluk. Kita orang Lubuk Meriam ni, makhluk ke tidak? Oh tuan-tuan, orang Lubuk Meriam ni, makhluk ke tidak? Makhluk. Kerbau di Lubuk Meriam ni, makhluk ke tidak? Makhluk. Ada kerbau sini? Tadi. Lembu tak? Lembu di Lubuk Meriam, makhluk ke tidak? Oh tuan-tuan, makhluk ke bukan? Makhluk. Jadi sama-sama makhluk tak? Sama ke tak sama? Sama. Kerbau pun sama dengan kita, kita pun sama dengan kerbau. Elok no lah tu. Ya. Confident kita sama dengan kerbau tu. Tapi itu hakikat, kerana dua-dua makhluk. Tapi yang namanya makhluk ini, Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada manusia. Allah cipta manusia sebaik-baik kejadian kerana Allah beri manusia akal. Itu kelebihan kita. Sebab itu beza kita dengan binatang ini bila kita menggunakan akal. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, balhum adhal, bahkan mereka lebih teruk pada binatang. Kenapa? Pasal binatang tidak diberikan akal, manusia diberikan akal. Sebab itu Allah Ta'ala bila menggambarkan orang-orang kafir, Allah beri mereka akal, tapi mereka tak nak beriman. Apa kerja dia? Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kerja dia seronok-seronok, tak ada benda lain. Tuan-tuan ni bukan kerja seronok-seronok, tuan-tuan tak ada kerja. Pasal apa? Hujan-hujan pun tuan-tuan gedah juga, semata-mata nak datang ke sini untuk nak mendengar ceramah, semata-mata nak mendengar selawat dan puji-pujian kepada Nabi SAW. Tak ada kerja lah tu. Orang lain semua lepak di rumah hujan-hujan tidur, buat kopi, cicah, cekodok ke, biskut ke. Itu panggil tak ada kerja. Tapi Allah Ta'ala gambarkan
orang-orang yang diberikan akal tapi tak nak beriman, Allah sebut dalam Quran. Orang-orang ini kerja dia seronok. Kerja dia apa? Mentedarah. Tak ada kerja lain. Menyekik, makan, mentedarah. Tu maksimum punya makan dia panggil. Tak ada kerja lain. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Allah gambarkan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang juga makan. Mana ada tuan-tuan tengok binatang ke surau ke masjid dengan ceramah ada? Cuba tengok, ada lembu sih, lembu. Koklah kat luar tu ada juga lembu yang sama-sama mendengar ceramah. Ada? Tak ada. Pernah tengok lembu ke surau? Oh bang, pernah tengok lembu ke surau? Ada. Saya pergi ke Melaka, ada surau yang lembu datang. Tapi bukan nak ke masjid. Lembu tu tengok rumput ada kat situ, dia balun lah. Binatang tidak ke masjid, tidak ke surau. Kenapa? Sebab binatang dia punya kerja makan dan bersenang-senang. Itu binatang. Kita manusia tak. Sebab itu Allah Ta'ala letak, angkatkan lagi manusia pada satu kedudukan. Sekiranya dia beriman, maka dia lebih lagi daripada binatang. Dia lebih baik daripada manusia yang tak beriman. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Sebab itu kita orang beriman lain daripada orang kafir. Seronok juga. Tapi masa kita tu kita lihat apa yang boleh kita manfaat untuk kehidupan kita yang satu lagi. Ini seronok juga, duit kita ada, harta kita banyak, tapi kita infak kepada jalan Allah. Itu beza di antara beriman dengan tak beriman. Sebab itu Allah angkat satu tingkatan. Orang beriman dia berada pada satu kedudukan. Itu beza dia. Sebab itu orang beriman, orang tidak beriman, binatang. Tapi dalam keadaan begitu pun Allah angkat lagi kedudukan orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu beberapa kedudukan. Baik itu orang yang berilmu dia duduk atas. Di bawahnya pula orang-orang yang beriman. Kemudian bawah lagi orang yang tak beriman, bawah sekali binatang. Itu beza. Sebab itu kita tengok orang yang beriman dengan orang yang berilmu ada perbezaan. Ada orang beriman, dia tahu bahawa nanti dia akan mati. Ada orang beriman, dia tahu ada kiamat. Tapi dia tak bersedekah pun. Dia cari duit pagi, petang, siang, malam semata-mata untuk membesarkan tembuluk dia. Dia kumpul duit daripada awal tahun sampai hujung tahun semata-mata untuk nak mencapai cita-cita nafsunya. Membesarkan anak daripada kecil bersusah payah sehingga nanti dewasa kemudian dia bekerja supaya dapat harta daripada anak tadi. Ini yang dipanggil manusia yang beriman tapi dia tidak ada ilmu. Tapi orang yang ada ilmu, dia tahu hidup dia bagaimana untuk disumbangkan kepada agamanya untuk dia mendapat bahagian akhirat. Orang yang ada ilmu, dia tahu bahawa dia perlu bersusah payah di dunia untuk mengumpul harta. Pada masa yang sama, dia lebih bersusah payah membelanjakan hartanya supaya dia dapat sesuatu di akhirat sana. Orang yang berilmu, dia tahu dia punya anak. Dia punya cita-cita pada anak. Tetapi dia mendidik anaknya menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh agamanya. Ini beza orang beriman dengan berilmu. Tuan-tuan, sebab itu Allah angkat kedudukan manusia. Yang mengangkat kedudukan manusia ni akal. Sebab itu manusia, dia tidak dihitung segala amalannya. Dia tidak dihitung segala dosanya. Melainkan setelah dia berakal. Kan Nabi SAW sebut dalam semua hadis, Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena daripada 3 golongan. Anis sabi hatta yahtalim,
budak-budak sehingga dia bermimpi. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita yang kecil-kecil tu, yang itu tu walaupun lasak, walaupun nakal, dia tak berdosa. Kadang-kadang kita tengok di masjid-masjid, anak-anak yang besar-besar itu berlari-lari. Jangan kita marahkan dia. Dia tidak ada dosa. Dia berlarilah, dia bermainlah. Dia tidak berdosa. Allah angkat pena daripada mencatat kesilapan, kesalahan dia. Sebab itu kanak-kanak, dia lebih mulia daripada orang dewasa. Cuma kadang-kadang kita orang dewasa yang rasa macam mulia menok. Kan? Kadang kita ni tuan-tuan, bila duduk dalam masjid, dalam majlis ilmu, budak-budak kita halau keluar. Budak-budak keluar, nyebuk. Dia terlupa yang mendengar majlis ilmu daripada kalangan orang dewasa belum tahu lagi berapa banyak dosa dia. Tapi orang budak-budak yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, mereka tidak ada dosa. Kerana Nabi sebut Allah angkat pena, tidak dicatat segala kesilapan. Satu. Yang kedua, Allah sebut, Nabi SAW sebut lagi, wa anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia bangun daripada tidurnya. Yang ini nak menggambarkan betapa penting akal pada manusia. Sebab itu orang yang tidur zalu aql, akalnya telah hilang. Sebab itu orang tidur dia tak ingat apa dia buat. Sebab itu kalau kita tengok kadang-kadang orang tidur tak senonoh, kentut, pusing saja terkentut, pusing sini terkentut. Pasal apa? Akalnya hilang. Dia hilang kemaluan. Bukan kemaluannya hilang, perasaan malunya hilang. Itu orang tidur. Kita kalau dalam keadaan begini kak, sanggup kentut kak? Oh kak. Oh kak. Tak sanggup. Ya. Kalau boleh tahan. Ya. Tahan kentut senawa. Kan? Tapi kalau ketika kita tidur, kentut tetap keluar. Betul tak? Kenapa? Sebab ketika itu manusia akalnya ketika itu diangkat. Sebab itu orang yang tidur dia tidak dicatat dosa. Sebab itu kak, saya pesankan orang perempuan, kita kalau suami-suami masa tidur mengigau, sebut nama perempuan lain, jangan marah. Ketika itu akalnya hilang. Dia tak ingat apa dia sebut. Agama pun tak catatkan dosa ketika dia tidur. Tak? Sebab itu kalau suami tidur mengigau sebut nama perempuan lain, jangan marah, jangan ambil bantal hempuk dia, jangan. Tanya dulu, awak ni tidur ke tak tidur? Kalau dia kata tak tidur, baru hempuk dengan bantal. Tapi kalau dia tidur, berarti dosa itu tidak dikira. Sebab itu dalam kaedahnya orang yang tidur, dia kalau membunuh, dia tidak dikira orang yang membunuh secara mandatori. Ya, dia tidak dibalas bunuh, tapi dia pergi kepada hukum syibh am, ataupun bunuh tidak sengaja. Walaupun memang dia angkat pisau, ditikamnya kawan tu berkali-kali. Kerana ketika tidur itu, dianggap perbuatannya itu tidak dikira. Dia tidak pergi kepada hukum mandatory. Tak. Dia pergi kepada syibh am, ataupun hampir sengaja. Jadi makna nak menyatakan bahawa agama melihat akal manusia itu tinggi. Sebab itu, orang yang tidur itu tidak ada nilai. Orang tidur tidak ada nilai, perkataannya tidak ada nilai. Dan Nabi SAW sebutkan juga, yang ketiga, golongan yang tidak dikira perbuatannya. Kata Nabi SAW, anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sehingga dia elok daripada gilanya. Sebab itu kalau orang gila berbogel, jangan ditegur, biarkan aja. Dia kan gila. Ada orang sibuk mengadu, Ustaz, saya tak faham lah Ustaz, kampung saya ni. Ada orang gila ni suka berbogel, apa nak buat? Nak buat apa benda, jangan tengoklah. Yang kita menengok, kita yang tak gila menengok, kita berdosa. Dia gila menunjuk, tak berdosa. Faham? Oh tuan-tuan, faham ke tak faham? Orang gila, dia berbogel, menunjukkan apa yang ada pada dia, tak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang menengok tu. Kita nengok-nengok, berbogel dia.
itu yang berdosa. Batu orang gila tidak diangkat, tidak dikira perbuatannya. Sebab ini yang disebutkan tuan-tuan, bila Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia ni yang menjadikan dia mulia, menjadikan dia hebat, akal. Sebab itu di antara maqasidul syar'iyyah, di antara maksud daripada syarak ini diutuskan, syarak ini diturunkan Allah Ta'ala untuk hifzul aql, untuk nak menjaga akal. Lepas itu kita diharamkan minum arak. Kerana bila kita minum arak, zalal aql, maka akal akan hilang, maka manusia akan jadi lebih buruk pada binatang. Tuan-tuan, itu yang kita tengok kadang-kadang bila akal hilang, bila minum arak, orang sudah jadi tidak segan silu lagi untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan norma. Ini balik-balik kepada persoalan kita. Sebab itu Islam datang memuliakan manusia. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ini ni syariat yang menjadikan orang yang berada di dalamnya mulia. Sebab itu saya nak sebutkan, agama kita Islam ini bukan agama tepi-tepian. Agama Islam ini bukan agama yang kita sebut picisan. Tak. Agama Islam, agama yang tinggi kedudukannya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, hadis hasan, disebutkan Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, dia tidak boleh dikalahkan, tidak ada yang melampaui daripada Islam. Sepatutnya Islam yang patut wujud dalam masyarakat itu sifatnya. Tetapi hakikatnya hari ini tuan-tuan, kita lihat apabila umat Islam menzahirkan Islam hanya sekadar melakukan, menyebabkan Islam nampak begitu remeh. Saya nak kaitkan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lihat hari ini di Paksi yang asalnya hutan belukar, bak kata pengurusi tadi Lubuk Meriam, ini tempat air. Saya tak tahulah, barangkali tapak ini hanyut dulu, barangkali lah pasal pengurusi kata dia sinonim dengan air. Yang hari ini tuan-tuan bayangkan, lihat apa kita peduli dengan hujan yang kuat. Apa masalah? Kalaupun hujan yang lebat, itu tidak mungkin akan mengganggu majlis kita. Kenapa? Kerana kita menyediakan prasarana yang cukup. Yang tuan-tuan lihat pada hari ini, baik itu sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, saya melihat bagaimana gigih dia untuk mengumpul. Bukan soal mengumpulkan harta-harta yang diberi oleh orang lain, tetapi lebih penting untuk mengangkat martabat agama ini. Ini salah satu daripada Mahat Tahfiz ataupun pusat pendidikan Islam yang tahun ini saya berada, selain daripada beberapa tempat yang lain. Kita menginginkan hari ini suasana Islam diangkat. Begini keadaan. Kita tidak mengatakan soal material itu menjadi penentu kepada penilaian kepada Islam ini. Tak. Tetapi kita perlu menzahirkan Islam dalam bentuk yang hebat. Itu saya selalu sebut kalau di masjid-masjid. Tuan-tuan lihat saja di masjid. Apa yang ada di masjid untuk umat manusia? Tuan-tuan cuba sebut dengan saya apa yang ada di masjid. Apa? Al-Quran. Apa yang ada bang di masjid? Yang ada di masjid untuk tempat solat, itu saja. Adakah semata-mata masjid ini hanya menjadi tempat untuk orang solat semata-mata? Adakah fungsi Nabi SAW dalam ayat surah At-Taubah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, merujuk kepada Masjidil Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Adakah itu sebagai gambaran hanya sekadar tempat sembahyang? Adakah Masjid Nabawi yang Nabi SAW sebutkan, salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin
fima siwahu illa Masjidil Haram. Adakah yang dimaksudkan Nabi solat di masjidku ini, Masjidil Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 solat di masjid yang lain, bermakna hanya untuk tempat solat? Lihat bagaimana para ulama membincangkan tentang masjid yang menjadi simbol kepada umat Islam. Dia bukan hanya sekadar tempat solat, tapi hakikatnya hari ini apa yang kita boleh dapat di masjid? Apa yang kita ada? Tempat apa? Tandas. Saya tak pernah lagi semayang di Masjid Lubuk Beriam ni. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan yang tahu bagaimana tandas kita di sini. Cukup pintu. Alhamdulillah. Ada setengah masjid tuan-tuan, tandas ada tapi pintu tak ada. Tak hilang akal kita nak menyangkut. Menong kita tu macam mana gaya nak menutup. Ada tak ada, terpaksa mendengar tapak kaki orang. Bukan lagi berdehem, nyaut terus. Oi, ada orang. Ada setengah masjid, tandas ada, pintu ada, selak tak ada. Terpaksa kita gulung-gulungkan kain selit. Orang nak tahu ada orang tidak, orang ketuk aja. Terbuka, nganga terus. Pintu nganga, satu hal. Kita pun tenganga sama. Apa yang ada tuan-tuan? Pintu ada, ensel tak ada. Lagi teruk. Sehingga terpaksa disandarkan pintu. Kita yang parking get ready. Kalau orang tolak, aku lompat tolak balik. Komannya kita. Itu simbol. Sebab itu masjid ini disebut sebagai syiar. Masjid itu syiar. Kita biar rumah kita tak ada, jangan masjid tak ada. Biar rumah kita buruk, jangan masjid yang buruk. Kan itu gambaran. Orang nak melihat Islam, orang tidak tengok rumah kita. Tapi orang nak melihat Islam, orang akan lihat di masjid. Saya banyak terlibat tuan-tuan dengan saudara-saudara baru. Bila kita tanyakan, kenapa puan masuk Islam? Ustaz, saya hari-hari melalui masjid. Saya tengok begitu ramai orang datang ke masjid. Hari-hari, setiap waktu. Sehingga terfikir dalam kepala saya untuk nak tahu apa yang ada dalam masjid. Sehinggalah lama-kelamaan saya jadi tertarik dan jatuh hati dengan masjid. Itu peranan masjid. Jarang orang masuk Islam tengok rumah kita. Kenapa tuan masuk Islam? Saya hari-hari lalu rumah Haji Sulaiman. Hari-hari saya suka tengok rumah Haji Sulaiman. Rumah dia banglo 2 tingkat. Hari-hari saya tengok rumah dia, lama-lama saya nak masuk Islam. Tak ada. Tak ada. Pasal apa? Pasal rumah kita tidak mewakili agama. Tapi ini agama. Sebab itu saya kata, yang mewakili agama, dia mesti jangan diremehkan. Kerana hakikatnya kita meremehkan agama. Sebab itu hari ini, bila tuan-tuan lihat, saya sebenarnya rasa juga begitu berbangga kerana dijemput untuk bersama-sama dalam paksi ini. Walaupun merancang beberapa kali untuk hadir tuan-tuan. Dijemput oleh Ustaz Abdullah Khairi untuk bersama-sama di paksi ini. Dan saya montaj tentang pembinaan paksi ini. Saya tengok dan saya bila melihat, saya rasa sungguh seronok. Saya sebenarnya tuan-tuan baru pulang daripada Johor Bahru. Semalam saya di Johor Bahru. Dulu semalam saya balik ke KL. Sebelum tu saya di Johor Bahru juga. Di Johor Bahru pada hari Sabtu baru ini, saya sempat pergi ke Mersing, dijemput di Mahat Tahfiz Al-Khairiyah Mersing. Itu pun sama juga sebagaimana yang ada di paksi hari ini. Bagaimana mereka cuba menzahirkan kehebatan Islam. Dan ini bukan suatu perkara yang asing. Sebab itu ketika mana tamadun Islam berada di puncak, tuan-tuan lihat Andalusia yang dikuasai oleh Islam selama 850 tahun. Apabila Tariq bin Ziyad melanggar Andalus, Tariq bin Ziyad melanggar Spanyol, ketika itu dikuasai oleh Kristian. Untuk apa? Ni tausiah sampai ke apa? Saya belum start lagi ni tuan, baru mukadimah bu.
Ketika mana Tariq bin Ziyad melanggar Spanyol? Untuk apa? Tuan-tuan, untuk apa? Adakah untuk mempertahankan kerajaan ketika itu yang berada di Dimashq? Tak. Kalau kita baca sejarah, ketika mana kerajaan yang di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ketika itu sesudah daripada khilafah, ketika itu kerajaan Yazid bin Muawiyah, dia telah berjaya bukan hanya menguasai Syam, tetapi dia telah menguasai Afrika. Dalam konteks kerajaan masa itu, menguasai kawasan sekitar adalah penting sebagai strategi mempertahankan negara. Zaman itu mana ada apa nama Ustaz? Radar. Jadi kalau diserang, ada tak ada caranya bertahan daripada luar sebelum berundur masuk ke dalam kawasan sendiri. Sekurang-kurangnya tentera sebelum nak masuk ke kawasan umat Islam, tentera musuh terpaksa melalui kesukaran. Itu strategi pada zaman dahulu. Tapi ketika itu Tariq bin Ziyad menyatakan kepada pemerintah pada masa itu untuk nak melanggar Spanyol. Dan akhirnya Islam melanggar Spanyol ketika itu yang di bawah pemerintahan Kristian. Membebaskan manusia daripada penyembahan kepada sesama manusia. Yang bukan hanya sekadar itu, Islam membina tamadun. 850 tahun Islam membina tamadun. Sebab itu Islam hebat. Tuan-tuan, sejarah umat Islam ini cuba dipadamkan oleh orang-orang kafir. Tetapi hakikat kehebatan umat Islam itu tidak dapat dipadamkan. Tetapi yang lebih jelek hari ini, kita hanya menjadikan itu sekadar suatu sejarah. Sebab itu saya nak sebut, Islam sifatnya tinggi. Hari ini, tuan-tuan lihat saja, kita pada malam ini, dengan lampu warna-warninya, saya naik mabuk dah. Ya, saya ingat tadi nak berjoget, nasib baik cepat dia orang berselawat dan berkasidah. Jadi tak adalah saya berjoget. Pasal lampu tu dah pusing-pusing. Kan? Saya pun risau juga kalau tuan-tuan pun berjoget. Gelap pula tu. Yang saya yang paling risau, takut ada yang cari tiang. Yang itu dipanggil tarian tiang. Tuan-tuan, saya nak sebut yang ini kita nak. Ya, suasana yang begini. Islam dia diasaskan dengan hebat untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat. Kehebatan Islam mesti dizahirkan. Hari ini Islam sengaja dilemahkan oleh musuh melalui pemikiran. Bagaimana? Melihat Islam pada sudut yang begitu kecil dan sempit. Sebab itu Islam hari ini lemah. Walaupun kita lihat umat Islam ada di mana-mana, menguasai banyak pelosok dunia. Tetapi oleh kerana pemikiran kita kepada agama ini dibiarkan kecil dan sempit oleh musuh-musuh Islam, menyebabkan Islam tidak kelihatan. Tapi hari ini saya melihat menjadi satu fenomena khususnya kita di Malaysia. Dia bukan satu yang asing sebenarnya. Kalau kita tengok jiran kita di Singapura, mereka hari ini telah membentuk suatu suasana untuk membina Islam dalam bentuk yang lebih bertepatan dengan maksud daripada kedatangan Islam itu sendiri. Lebih bertepatan berbanding dengan kita hari ini masih jauh ketinggalan. Tuan-tuan lihat saja di masjid-masjid di Singapura. Dia bukan hanya sekadar masjid, tetapi dia telah masuk fasa masjid sebagai center for Muslim community. Pusat kepada aktiviti masyarakat. Kita masih lagi ketinggalan. Tuan-tuan lihat di sebelah barat bagaimana Islam digerakkan melalui konsep yang sebagaimana kita nyatakan tadi. Dan hari ini apa yang tuan-tuan lihat di Paksi, ini juga proses menggerakkan masyarakat melalui
kaedah center, menjadikan pusat pendidikan Islam itu sebagai pusat kepada pendidikan masyarakat. Mudah-mudahan, saya yakin apa yang kita usahakan hari ini akan mencapai kepada matlamat. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, ini yang pertama sekali kita letak bahawa Islam bukan agama tepian, bukan agama pecisan. Mudah-mudahan kita yang pada malam ini akan kita terus yakin dengan apa yang kita buat, apa yang kita sedang usahakan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya dipahamkan kita ada seround lagi, ya. Jadi untuk round pertama ni sebagai mukadimah, kita akan sambung balik selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV lah pula, ada berhenti-berhenti gitu. Jazakallah kepada Ustaz Haryanto. Jadi Islam ini tuan-tuan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam is the way of life. Jadi kampung Ustaz Haryanto kata Islam is the way of life. Ustaz, kampung Lubuk Meriam pun sama Ustaz. Sama, Islam is the way of life. Maknanya tuan-tuan, Islam ini adalah agama yang hebat. Tetapi di manakah nampaknya kehebatan Islam itu di kampung Lubuk Meriam ni? Di manakah nampaknya Islam itu di Pulau Pinang ni? Di manakah nampak hebatnya Islam itu di Malaysia ni tuan-tuan? Kalau kita tengok di Pulau Pinang khususnya, dalam bidang ekonomi kita ketinggalan. Dalam bidang-bidang yang lain kita serba ketinggalan. Di manakah kita nak kata Islam tu hebat tuan-tuan? Sebenarnya Islam ini dia memerlukan kepada pengorbanan. Kejayaan hanya akan diperolehi apabila ianya berlaku pengorbanan. Sidang hadirin sekalian, apakah pengorbanan yang kita lakukan untuk menaikkan Islam? Alhamdulillah, kalau kita tengok dewan kita pada malam ini, kita alhamdulillah hasil daripada sumbangan tuan-tuan, kita telah berjaya membangunkan dewan yang sebegini di kampung Lubuk Meriam, yang macam mana ustaz pun boleh agak ada daripada nama tu, kampung dulu hutan. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita berada di dewan dengan sistem kita yang begitu canggih, boleh lawan, bukan nak lawan tak, sama lebih kurang milenium. Alhamdulillah. Ini adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pengorbanan. Adakah ini nak menunjukkan bahawa kita membazir? Tidak. Ini menunjukkan bahawa Islam itu hebat. Kita jangan rasa bila Islam itu dia duduk mesti duduk di kampung, pasang speaker bunyi cok-cok-cok, penceramah namai pun puas jerekah. Tak. Tapi kehebatan itu mesti tergambar di depan kita. Dan kita telah buktikan bahawa kita telah mampu untuk melahirkan sebuah dewan yang sebegini, alhamdulillah. Tuan-tuan, ada satu cerita. Siap saja saya cerita. Cerita ni pasal seorang Cina. Dia kawan baik dengan seorang Melayu. Kawan punya rapat. Mereka kerja sama, kerja sekali. Dan boleh kata selalu keluar makan bersama. Kemudian selepas satu jangka masa yang agak lama, mereka terpaksa berpisah. Seorang Cina ni, dia masa kerja dengan kawan Melayu ni, dia pangkat dia agak rendah sikit. Tapi bila selepas beberapa tahun, dia terpaksa pindah untuk kerja tempat lain. Kemudian mereka berpisah. Bila berpisah, agak lama dia tak jumpa. 7 tahun kemudian, ini cerita betul-betul tuan-tuan, bukan cerita main-main tuan-tuan, cerita betul tuan-tuan. Jadi selepas 7 tahun, dia jumpa balik Cina ni. Dia jumpa balik Cina ni, dia tengok Cina ni pada dulu selekeh lebih kurang dia ya. Tapi bila dia jumpa balik Cina ni telah menjadi seorang jutawan, milioner. Dia pun heran. Ayo, acong ah. Apa sudah jadi sama lu ah? Dulu lu sama saya lebih kurang saja. Tapi sekarang lu sudah jadi jutawan oh. Saya sama saja. Apa dia kata? Aliyah, you mesti ingat ada 3 benda. Ada 3 benda ini you mesti ingat, dia kata. Kalau you mau berjaya.
Yang pertama, you bila mau kawan, you mesti cari kawan yang bagus. You jangan cari kawan itu ceroy punya. Bila kita berkawan, kita kena kawan orang yang hebat, orang Islam yang hebat, alim ulama. Jangan duk cari orang-orang yang kemereh. Cari alim ulama, orang yang hebat. InsyaAllah kita akan jadi hebat. Yang kedua, ini Cina kata. Yang kedua, lu tahu apa pasal saya jadi ini macam saya sama saya punya mak, saya tarak satu kali pun tak mau lawan saya punya mak. Saya banyak hormat saya punya mak. Saya hanya ada satu mak saja. Saya mesti jaga ini mak saya betul-betul. Itu Cina kata tuan-tuan. Yang ketiga, dia kata apa? Lu mesti mau ingat lu jangan kelukudoh. You mesti mau derma. You ada duit, you kasih. You ada duit, you kasih. You jangan ada duit, you simpan. You jumpa kawan, you belanja. Dia kata ini macam wah buat ini sudah 7 tahun kita tak nak jumpa. Wah buat ini macam wah jadi sekarang. Itu Cina tuan-tuan. Tetapi kita orang Islam, lebih hebat daripada itu. Lebih hebat daripada itu. Maka kita juga harus melakukan pengorbanan. Jadi pada malam ini alhamdulillah Pak Si dah bangun macam ni. Kita ada sebelah ini bangunan tahfiz yang sedang dalam pembinaan. InsyaAllah tahun depan akan bermula. Jadi kita masih memerlukan banyak lagi dana untuk kita nak bangunkan kampung Lubuk Merayau ni. Bukan setakat ini saja, lebih hebat lagi daripada ini tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang penting kita mesti bersatu hati, terutamanya penduduk kampung Lubuk Merayam. Jangan sekali-kali ada hasad dengki. Ini punca orang Melayu tak boleh naik di mana-mana saja. Orang Melayu kerja nak senang, dan dia lebih cukup iri hati, cukup dengki. Jadi kita kena buangkan sifat ini. Kalau sekiranya ada benda yang kita tak puas hati, kita berjumpa, kita berbincang. Kalau ada kesilapan, kita perbetulkan. Itulah caranya untuk kita nak bangun sebagai satu ummah yang hebat, sidang hadirin sekalian. Jadi dengan itu saya lancarkan kutipan derma untuk Pak Si pada malam ini.